wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf wa al-alim wal alim al-alamah al-arif ar-rabbani maulana wa qudwatuna Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani wa hujjatul Islam al-Imamul Ghazali at-Tusi bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kita yang terhenti begitu lama. Berapa? 4 bulan. 4 bulan. Kita ada lagi ke hilang? Ada. Ingat hilang lah. InsyaAllah kita sambung. Macam biasalah pengajian kita ni 2 kitab. Kita tengoklah masa yang terhad ni. InsyaAllah kita baca kitab pertama Risalatul Tauhid. Kitab kedua kita baca Minhajul Abidin. Risalatul Tauhid tu nama pun tahu dah, makna kata cerita bab Tauhid. Minhajul Abidin iaitu cerita tentang tasawuf. Baik. Yang saya hormati lagi segani iaitulah mudir ataupun pengasas kepada KIDAF Ustaz Jafri dan seluruh ahli jawatan kuasanya termasuk ahli keluarganya dan seluruh para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ni. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kalau tak silap saya dah kan, kitab Risalatul Tauhid ni muka surat 13, betul? Yang Jawi. Betul? Surat 13 atas kali tak? Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, sifat-sifat yang diketahui oleh mukallaf terbahagi kepada 2 bahagi. Pertama, mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan ijmali, dalam kurungan ditulis ringkasan, iaitu bahawa beriktikad dan berpegang oleh seseorang dengan iktikad yang putus bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan yang layak dengan keadaan ketuhanan dan mustahil atasnya bersifat dengan apa-apa jua sifat kekurangan. 2, mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan jalan tafsili satu persatu, iaitu bahawa beriktikad dan berpegang oleh seseorang dengan iktikad yang putus dengan dalil akli dan nakli bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala 20 sifat yang wajib dan beriktikad dengan iktikad yang putus dengan dalil akli dan nakli bahawasanya mustahil atas Allah Ta'ala bersifat segala lawan sifat yang wajib 20 itu. Baik, tengok ni dululah. Jadi dia kata Syekh pengarang kitab kita ni, dia kata sifat-sifat yang diketahui oleh mukallaf, maksudnya sifat-sifat Allah yang wajib
mukallaf tu kena tahu. Yang wajib mukallaf tu kena tahu. Mukallaf apa dia? Ingat baliklah 4 bulan dah ni. Ingat balik mukallaf dia ada 4 ciri, 4 syarat. Pertama, mestilah akil. Apa makna akil? Berakal. Yang kedua, baligh, sampai umur, cukup umur. Minimum 9 tahun, maksimum 15 tahun ikut kalender Islam. Bulan Qamariyah ikut kalender Islam dengan syarat ada tanda. Laki keluar air mani, perempuan 2. Salah satulah air mani ataupun darah haid. Jadi bila cukup umur makna dikira balik. Yang syarat yang ketiga iaitu sempurna panca indera. Mana panca indera? Mata dengan telinga. Mata tak cacat, telinga tak cacat. Kalau salah satu cacat, mukallaf. Tapi kalau dua-dua cacat, maksud cacat sini mata buta tu bukan samar-samar, bukan rabun, buta tak nampak langsung. Dengan telinga pekak, bukan pekak badak pun tak ada, pekak tu badak tu okey lagi. Ni tak ada, badak tak ada. Jadi pekak tu mata buta, gelap langsung tak nampak, bukan mukallaf. Tapi kalau sama lagi ni pakai spek, mukallaf. Ataupun duk begitu lagi, mukallaf. Dia kalau pekak betul tak ada lah. Dia buat bodoh gitu. Jadi kalau mata buta, telinga bekak serentak, sama ada sejak azali atau baru jadi. Sejak azali maknanya sejak lahir atau baru jadi. Hari ni okey lagi, duk hangguk, balik ni duk hafal, duk ingat apa ustaz ngajar, sadung masuk kepala dalam longkang. Nampak? Esok pagi bangun mata tak nampak dah, telinga tak dengar dah. Bukan mukallaf esok pagi. Okey, baik. Syarat yang keempat iaitu sampai dakwah. Mana sampai dakwah? Pernah dengar tentang Islam. Walaupun dia tak faham lagi, tapi pernah dengar. Maknanya pernah dengar tu kira dah dakwah sampai. Sekarang nak kata dakwah tak sampai, tak ada bohong Ustaz habis mana masuk? Betul tak? Kan? Tak payah kata mengajar masjid surau, rumah orang mengajar. Dalam rumah orang kat Kuala Lumpur, Damansara kan. Kadang orang jemput mengajar di rumah. Kat pejabat pun orang mengajar. Habis tempat lah. Maknanya dakwah serata tempat sampai. Jadi bila empat ni ada, maka dia mukallaf. Apa tu mukallaf? Mukallaf artinya asal perkataan kallafun, maknanya beban, berat. Mukallaf orang yang dibebankan atau yang diberatkan dengan hukum-hukum Islam. Mana hukum Islam tu? 5 yang taklifi tu. Itu panggil taklif. Yakni wajib, sunat, harus, makruh, haram. Jadi bila perintah sembahyang, mukallaf wajib sembahyang. Tapi kalau dia tak ada 4 ciri mukallaf tadi, tak wajib atasnya sembahyang. Tak payah sembahyang. Kan? Tadi mata buta, telinga bekak dia, tak payah sembahyang. Usyak dia Ustaz dia kata tak payah sembahyang. Tak apa lagi cocok mata dengan garpu. Lepas tu tembus kot telinga, tengok nak rasa macam mana. Kan? Ada syak kan? Tapi Allah Maha Adil. Sebab dia susah dah. Allah bagi kemudahan ke dia. Dan kalau mati masuk syurga tu. Sebab apa? Sebab dia bukan mukallaf. Yang kita ni terbeban atas pahala dan dosa. Jadi kena ikut syariat lah. Ada? Tu. Macam mengaji. Mengaji ni wajib, fardu ain. Tapi kalau bukan mukallaf, tak payah ngaji. Tak nak mengaji macam mana? Kita ajarkan, dia nampak. Kita jerit, dia tak dengar. Tak payah ngaji. Jadi kita sangka baiklah, yang malam-malam mengaji tu mungkin bukan mukallaf lah. Mungkin mata buta, telinga bekak. Dan telinga bekak macam mana? Orang azan buat tak dengar. Bekak tu. Tu. Baik. Jadi itu mukallaf. Jadi nak makna kata, boleh kata, bukan boleh kata, ya kata dah. Kita semua ni mukallaf. Jadi bila mukallaf, wajib kita kena tahu sifat-sifat Allah. Dan nak tahu tu pula ada 2 jalan. Kata Syekh, terbahagi kepada 2 bahagi. 2 jalan. Nak tahu tu ada 2 jalan dia. Dan 2 jalan kena. Iaitu yang pertama, mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan jalan ijmali. Nama Arab dia. Nama Melayu dia, ijmal tu maknanya rangkuman atau ringkasan. Disimpulkan sekali sahaja. Mana satu ketul saja. Itu namanya ijmali. Iaitu
Apa dia? Bahawa beriktikad dan berpegang oleh seseorang dengan iktikad yang putus. Maksud putus ni jazam. Dalam kitab lain dia tak pakai perkataan putus, dia pakai perkataan jazam. Apa makna jazam pula? Makna jazam ni 100%, ngam-ngam soi. Makna tepat betul-betul. Nah, tak ada goyang sikit, tak ada kurang sikit. Dia gini. Dalam bab soal keimanan ataupun kepercayaan ni, dia ada jazam, zon, syak, waham, jahil. Ada 5. Semua sekali ada 5. Dia punya peringkat. Peringkat paling tinggi sekali 100% ngam-ngam, maknanya kalau tuang air ni sampai melimpah, penuh betul-betul, itu panggil jazam. Maknanya 100% yakin kepada Allah dan Rasulullah. Sikit pun tak ada goyang. Allah kata potong tangan, ya, wajib potong tangan. Tak cakap banyak. Tak ada tanya, kenapa nak kena potong tangan? Tak ada. Potong kuku boleh? Dia tanya. Tak ada. Kalau tanya lagi, takut ada masalah. Kalau orang betul-betul, sebab tu Abu Bakar As-Siddiq, kita tengok cerita tentang Isra' wal Mi'raj. Bila Nabi balik daripada Isra' Mi'raj, puak-puak musyrikin ni tak percaya dengan cerita Nabi. Sekumpulan mereka datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar, sebab Abu Bakar dia di rumah waktu tu. Bagi tahu ke Abu Bakar bahawa sahabat baik dia, yakni Nabi kita Nabi Muhammad, cakap malam tadi pergi Masjid Al-Aqsa, pagi ni balik dah. Sebab kalau ikut adat orang Arab masa zaman tu naik unta, dia kata nak pergi saja ke Masjid Al-Aqsa daripada Mekah tu makan masa sebulan. Pergi saja sebulan, balik sebulan. Jadi kalau pergi balik 2 bulan. Ni Nabi pergi malam tadi, pagi balik lah. Jadi kata tak boleh terima. Jadi dia pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar, cerita kat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, siapa yang kata? Muhammad bin Abdullah. Oh, Nabi Muhammad. Kalau Muhammad yang kata, tak payah kata Masjid Al-Aqsa, jauh daripada tu, tetap aku percaya. Tu. Padahal Sayyidina Abu Bakar tak dengar lagi cerita daripada mulut Nabi. Yang cerita ke dia tu orang lain. Walaupun orang lain cerita, bila dengar Nabi yang kata, dia terus beriman, terus percaya. Sebab itu Nabi, bukan YB. Nak YB ya kita mungkin boleh fikir 2 kali. Dia kata apa? Nabi tak? Nabi ya terus. Baik. Kat mana tadi? Sebut YB lupa tu. Tang mana tadi? Ijmal tadi kan? Rangkuman. Kenapa pergi jauh sangat sampai situ? Mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan ijmal, yakni ringkasan, kita rangkumkan sekali, iaitu bahawa beriktikad dan berpegang. Oh, jazam tadi nak cerita dia, baru nampak. Jazam tadi maknanya 100%. Macam itulah, macam cerita Sayyidina Abu Bakar tadi. Bawah sikit daripada jazam namanya zon. Zonun. Bahasa Arab dia zon. Bahasa Melayu ZON lah. Zon. Zon ni apa dia? Zon ni dia berat pada percaya, sikit aja tak percaya. Tak kira lah sikit mana pun tak percaya tu zon. Katalah contoh 99.9999999% percaya, 0.0001% sikit aja tak percaya, bukan jazam dah, zon. Kurang. Walaupun kurangnya sedikit, tak masuk jazam, tapi masuk dalam kumpulan zon. Tu panggil zon. Kalau sama berat, 50% percaya, 50% lagi tak percaya, tu panggil syak. Shin kaf, syak. Ragu-ragu. Kalau pula berat tak percaya, sikit aja percaya. Lebih tu semua tak percaya. Satu bahagian dia percaya. Aku lain semua tak percaya. Semayang tak percaya, korban tak percaya, puasa tak percaya, jihad tak percaya. Dan kamu percaya ke? Poligami aku percaya. Contohlah. Yang ini namanya waham. Sebab apa? Sebab dia banyak tak yakin, sikit aja yakin. Itu panggil waham. Nama dia wawhamim. Faham? Lepas tu yang terakhir jahil. Jahil semua tahu tak? Bodoh jahil. Sebut bodoh je tak sedap, bodoh. Nampak? Tu nama jahil. Jahil pula pecah 2. Jahil ni pecah 2. Bodoh ni ada 2 rupanya. Iaitu yang pertama jahil murakkab, yang kedua jahil basit. Jahil murakkab, iaitu makna jahil murakkab. Murakkab ni makna perkataan dia bersusun ataupun bertingkat. Jadi makna jahil murakkab, bodoh bertingkat-tingkat. Maknanya bodoh bertingkat-tingkat bodoh dia. Itu panggil jahil murakkab. Sungguh ni.
Gelap lah macam tak percaya je. Jahil murakkab. Nak contoh jahil murakkab. Dia sembang-sembang dengan kawan-kawan, dia kata, sedap speaker ni, kata. Ni bukan speaker kawan dia kata. Ni mic speaker tu kat dinding tu. Dah, ini speaker kat dinding tu mic. Kita kata bodoh ni. Iya betul. Kalau betul hang kata ni mic, bawa datang 10 orang bukti. Panggil kawan-kawan 10 orang, 10 kata ni mic, yang tu speaker. Dia tetap tegakkan. Dia kata aku yakin ini speaker, yang tu mic. Sampai kiamat mati duk balik pun aku kata ni speaker. Sampai saya pun terkeliru nak sebut apa. Nampak? Contohlah, maknanya dia menegakkan benang yang basah. Benda tu salah, tetap dia kata betul. Itu namanya jahil murakkab. Jangan kita kata bodoh bertingkat-tingkat, nanti lebam biji mata. Jadi kita cakap Arab, mu ni jahil murakkab ni. Dia pun kata lah. Nampak? Dia dengar Arab nampak sedap lah dia. Dia ingat puji apa. Tu kata bodoh. Jahil murakkab. Kalau jahil basit, jahil basit ni kosong, tak tahu apa-apa. Tu jahil basit. Tak tahu benda. Kita tanya ni apa? Mic ke speaker? Tahu? Tak tahu apa. Umur benda tak tahu. Tu panggil jahil basit. Tu contoh. Kalau kait dia dengan agama, jahil basit ni golongan etis yang tak percaya Tuhan. Dia tak tahu apa-apa. Kita kata siapa cipta ni? Tak tahu, jadi sendiri. Itu panggil jahil basit. Dia kosong dalam hati dia tu, kosong. Tak ada langsung Tuhan ke apa, langsung tak ada, kosong. Itu panggil jahil basit. Kalau jahil murakkab ni macam Yahudi Nasrani. Dia yakin sangat Yahudi tu betul. Dia yakin sangat Kristian tu betul. Kita kata salah. Agama sebenar, agama Allah Islam. Agama yang sebenar ni Islam. Yahudi betul, dia kata. Nasrani betul. Itu namanya jahil murakkab. Aduh. Boleh nak? Okey, baik. Apa sebab kita cerita panjang-panjang sampai 5 ni? Kita nak bagi tahu bahawa yang diterima di sisi Allah satu saja, iaitu jazam. 2, 3, 4, 5 tadi, zon, syak, waham, jahil, semua finnar. Apa finnar? Masuk dalam neraka. Sebab masuk neraka? Sebab dikira kafir. Dalam soal keimanan, sedikit je tak yakin dengan Allah dan Rasul, kafir tu. Boleh ke potong tangan ni, boleh orang cakap apa, boleh mengurangkan jenayah? Tanya boleh ke, ragu tu. Ragu kafir tu. Lepas tu jangan main-main. Kalau ada dulu tersilap cakap, taubat semula. Istighfar, mengucap balik, minta maaf pada Allah. Sebab Allah dengan Rasul mana boleh kita ragu. Tak boleh ragu sikit. Ada. Dulu kan banyak kan orang berkata kan, dulu orang duk berkata, hantar nak ngaji pondok, ngaji tahfiz, nak boleh apa besar nanti? Nak makan apa? Dia jawab balik, makan mu lah. Bengang. Dia tanya makan apa? Seolah-olah makna hati dia tak yakin duduk dalam sekolah agama Islam ni tak ada masa depan. Dan kalau habis masuk sekolah Metodis tu, sekolah Kristian, adakah keluar mati kebeluran? Makan juga. Dan kalau sekolah kafir pun boleh makan, dan sekolah Islam? Itu soal akidah. Tapi bila hanya bertudung kepala tapi tidak bertudung iman, itu yang jadi. Bila hanya berkopiah kepala tapi tidak berkopiah iman, itulah yang jadi. Yang inilah Islam pada IC sahaja. Ini kita takut. Fi akhir zaman la yabqa minal Islam illa ismuh. Pada akhir zaman tidak ada yang tinggal daripada Islam tu melainkan tinggal nama je lah. Kita tak nak jadi tu. Sebab tu kita mengaji supaya kita ada ilmu. Jadi yang disebut di sini, mengetahui dengan jalan ijmali itu mestilah dia i'tiqad. Makna i'tiqad, dia berpegang sungguh-sungguh, yakin pada Allah dan Rasul itu dengan i'tiqad yang putus. Maksud putus, jazam 100%, tidak goyang walaupun sedikit, tidak kurang sikit pun. Orang kata macam mana pun, ya ke? Dah, aku tak ada ya ke. Aku yakin sungguh-sungguh. Pegang itu. Ni penting ni. Zaman kita zaman fitnah. Ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian. Zaman Dajjal nak muncul. Tak lama lagi. Jadi ujian makin lama makin berat. Makin lama makin berat.
Nak? Baik. Kemudian dia kata lagi bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan yang layak dengan keadaan ketuhanan. Apa yang dia kena yakin dan percaya tu, yang kena jazam tu, yakni wajib dipercaya bahawa Allah bersifat dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Kalau bahasa Arabnya kamalat nama dia. Yakin percaya bahawa Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Bila sebut segala, infinity, tidak terkira. Lepas tu kalau orang tanya berapa sifat Allah, jangan jawab 20. Itu makna mengaji tak habis, ataupun tengah mengaji terlelap. Tu. Nampak? Tapi kalau mengaji betul faham, bila orang tanya berapa sifat Tuhan, tak terkira, tu jawab dia. Sebab sifat Tuhan mana ada berbilang-bilang. Allah bukan macam makhluk ia berbilang-bilang. Allah tak berbilang-bilang. Sifatnya tidak berbilang-bilang, zatnya tidak berbilang-bilang. Jadi bila sebut tak berbilang-bilang, maka kita simpulkan semua sifat Allah itu bersifat dengan sifat kamalat. Apa kamalat? Kesempurnaan. Maknanya semua sifat yang sempurna milik Allah. Jadi apa muradnya di sini? Mafhum mukhalafahnya, kalau sifat tu bukan sifat kesempurnaan, ia bukan sifat Allah. Tu maksudnya. Jadi jangan kita bantai semua Allah ni paling semua. Allah paling kuat, kan? Allah paling hebat, Allah paling berani, Allah paling semua paling sampai ke zalim, Allah pun paling zalim. Allah paling jahat. Dia katakan paling semua. Itu tak kena. Jahat bukan kesempurnaan, jahat kekurangan. Zalim bukan kesempurnaan, zalim kekurangan, dipanggil nakis. Nakis tu maksudnya kekurangan. Segala kekurangan tidak ada pada Allah, kerana Allah tidak memiliki segala bentuk kekurangan. Maka kalimah untuk menolakkan Allah tak ada kekurangan tu, kalimah yang kita baca zikir pas mayang tadi, iaitu subhanallah. Tu subhanallah tu 33 kali. Subhanallah. Kita subhanallah tak? Duk tengok cicak atas hiling. Cicak sawang. Tengok habis semua. Kebetulan sungguh ada. Tak ada. Ingat, subhanallah, tolak. Allah tak ada kekurangan. Allah tak ada kekurangan. Kekurangan apa pun tidak ada pada Allah. Pegang situ kemah-kemah. Barulah zikir kita tu zikir dengan nur, dengan cahaya masuk dalam hati. Subhanallah. Tak payah kata 33 kali, sebut sekali pun bercahaya hati. Bila hati bercahaya, suluhannya jauh. Suluhan jauh macam mana, Ustaz? Sehingga nampak alam yang tak nampak. Mana alam tak nampak? Akhirat dia nampak. Sehingga nampak syurga neraka. Nampak syurga neraka macam mana? Boleh nampak dengan mata kepala? Tak. Tapi bila nak buat dosa saja, teringat neraka. Sebab suluhan dia jauh. Bila dengar amal saja, segera dia buat cepat. Nampak tabung melompat terus masukkan duit dalam tu. Contoh. Nampak? Sebab apa? Sebab nampak syurga ni, dia kata pahala ni. Kan? Tu. Kita nampak tabung buat lelap. Mujur tak lalu sini, dia kata. Nak contoh. Tu sebab cahaya dia malap tu. Bukan tak ada iman, tapi lampu jenis kena ketuk dulu torchlight. Bateri macam tak masuk, tak orang nyala. Nampak? Tapi kalau suluhan jauh, hebat. Macam kereta lah. Bila kereta suluhnya jauh, laju ke pelan dia bawa? Laju lah. BMW Mercedes, lampu biru, tembak 2 kilo depan, laju, tekan. Jenis kereta lama, buka lampu, naik wiper. Nampak? Dia punya wire dah terbalik-balik dah. Nak suluh macam mana dah? Slow lah bawa. Lain kali lampu tak nyala. Kalau sini saya tak tahulah. Kalau di tempat kami beruah tu, banyak macam pakcik-pakcik ni kadang, dia punya motor lampu depan tak ada, lampu belakang tak ada. Lepas tu dia letak lampu kat kepala ni. Tu. Dan kalau pakai macam tu boleh laju tak? Laju tempuh kelapa sawit. Tak boleh laju lah, slow. Boleh bawa tapi slow. Macam tu lah. Bila iman yang lemah, slow lah sikit ibadat dia. Tapi iman yang mantap tu dia pas nak ibadat, pas semayang nak semayang, pas zikir nak zikir lagi. Tu sebab apa? Sebab dia selazat, iman dia jauh suluhan. Tu. Baik,
Jadi i'tiqad yang putus bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan tiap-tiap segala sifat kesempurnaan. Maknanya jazam pegang semua yang sempurna milik Allah. Yang layak dengan keadaan ketuhanan, yang layak pada Allah sebagai Tuhan. Walaupun sifat tu nampak macam tak kena pada makhluk. Contoh sombong. Pada makhluk sombong tu jahat, tapi kalau pada Allah tak jadi jahat sombong, jadi layak. Sebab apa? Sebab kita kena faham definisi sombong. Apa makna sombong? Makna sombong tak ada siapa boleh lawan dia. Kalau letak pada makhluk boleh tak? Mana boleh? Kita kata kita nak sombong dengan ilmu kita. Contoh budak tahfiz lah, sombong dengan hafal Quran yang 30 juzuk. Nak sombong apa? Ulama kat luar sana tak payah kata hafal 30 juzuk, 1000 hadis dalam kepala. Ada pula dia ni 30 juzuk Quran, 1000 hadis pun ada dalam dada dah. Nak sombong tak? Tak boleh sombong tak? Kita bawa hafal Quran dengan 1000 hadis je. Ada orang hafal dengan kitab-kitab tafsir lagi hafal. Bukan Quran dia hafal, dengan tafsir-tafsir sekali hafal. Lagi dahsyat. Ada satu ulama, nama dia apa nama lupa. Tu tak ingat lah nama dia, tapi ulama lah, ulama hebat. Said Nursi ke apa nama dia. Dia ni bukan setakat Quran hafal, bukan setakat hadis hafal, kamus dia hafal. Lagi pelik, kamus hafal. Yang ni makna apa, ni makna apa, kamu hafal. Kita ayat Quran inna a'tayna payah ke 4 hari, inna a'tay duduk situ. Nampak? Nak ceritanya kita nak sombong dengan ilmu kita, tu maksud dia. Orang lain lagi hebat, jadi tak layak untuk kita sombong. Kalau ulama hebat macam mana pun tak layak lagi, sebab lagi hebat Rasulullah. Rasulullah bukan setakat apa Quran turun kat dia. Nampak? Tu. Jadi tak boleh nak sombong. Habis siapa boleh sombong? Allah. Sebab tadi kita cakap dah kan, sombong maknanya tak ada siapa boleh lawan dia. Sungguh Allah sombong dengan ilmu dia. Sungguh siapa boleh lawan ilmu Allah? Siapa nak cabar Allah? Dia lebih cerdik daripada Allah. Dah ada Allah lebih alim. Nak Allah sombong dengan kekuasaan, kekuatan dia. Memang sebab Allah paling kuasa, Allah paling kuat. Nak sombong dengan kerajaan tak jadi 22 bulan je lah kan? Tak boleh nak sombong. Allah ada kata tak? Pakak-pakak semua, kita pilihan raya akan datang, jangan undi Allah. Kepala otak mu tak undi pun Allah tetap berkuasa sebagai Tuhan. Semua di bawah taklukan dia. Tengok bawah taklukan. Nak berpuluh-puluh kita sungguh-sungguh nak suruh tutup kelab malam, suruh gini, suruh macam-macam lah, kita nak hentikan joget-joget lah apa semua, payah, letih, habis tukar kerajaan macam tu juga. Lah kali Allah hantar COVID tutup habis kasino. Tu Allah punya kuasa. Makhluk tu sampai tak nampak kan? Tapi manusia tak takut kan? Dia takut. Dia takut dengan duit. Tak apa, tak ikut SOP, tak pakai pelitup muka, akan disaman RM1,000. Tu dia. Tutup sampai mata tutup. Tu yang tak nampak masjid tu. Nampak? Tutup habis muka-muka kan? Tapi bila Allah kata tutup aurat, dia layan tak? Bersepah tak tutup aurat. Yang lagi kelakar, muka dia tutup, bawah dia tak tutup, seluar pendek. Kata bodoh marah kan? Tu kata. Dah, siapa Tuhan dia lagi tu? Memanglah atas tanah ni, kalau tanya siapa mak rempit pun jawab Allah. Tapi nak jawab dalam kubur nanti bukan dengan mulut ni, dengan amal. Bila amal kita macam tu, taat perintah makhluk, tidak taat perintah Allah, maka Tuhan kita bukan Allah, tapi Tuhan dia adalah makhluk. Bila ditanya oleh malaikat munkar nakir dalam kubur, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? KKM dia jawab. Bukan salah ke KKM tak, tapi dia. Kalau KKM mu boleh taat, maka Allah lebih-lebih lagi mu boleh taat. Patutnya begitu. Tu. Dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan yang layak dengan keadaan ketuhanan, dan mustahil atasnya bersifat dengan apa-apa jua sifat kekurangan, dan kita tolak segala jenis sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Apa yang mustahil? Tadilah kekurangan-kekurangan tu kita tolak rad. Jadi maknanya yang wajib je kita pegang, yang mustahil kita buang.
Jangan pegang dua-dua. Mustahil pun pegang juga. Tak, mustahil tu buang. Mana buang tu maksudnya kita tolak, kita rot. Nah, macam mana nak rot? Nanti kita akan baca di bahagian isi kitab ni nanti bila kita masuk bahagian sifat 20. Bicara tentang sifat 20 tu nanti. Ni dia tak masuk lagi. Dia baru bunga-bunga mukaddimah dia saja. Jadi kita berhenti setakat ni dulu. Nanti kita sambung yang kedua, mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan jalan tafsili pula. Sambungnya itu. Tapi tak habis lagi kuliah. Ada gitu. Kita sambung kitab Minhajul Abidin bicara tentang ilmu tasawuf. Saya bacakan bacaan Arab ni dulu sebab kitab Minhajul Abidin ni asalnya bahasa Arab, kemudian diterjemah oleh Syekh Daud dalam bahasa Melayu. Jadi kata guru kami, Tok Guru Siddiq Noh, ambil berkat original kitab, yakni yang dikarang oleh Imam Ghazali, kita ambil berkat dalam bahasa Arab dia, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif pengarang kitab Imam Al-Ghazali, thumma ma'adzalika kullihi fa innal abda dha'ifun wa zamanu sa'bun wa amrud dini mutaraji'un wal faragu qalilun wasyughlu kathirun wal umru qasirun wa fil amali taqsirun wan naqidu basirun wal ajalu qaribun was safaru ba'idun wa ta'ata hiya zadu fala budda minha wa hiya faitatun fala maraddalaha faman dhafira biha faqad faza wa sa'ida abadal abidina wa dahrad dahirina wa man fatahu dzalika khasira ma'al khasirin wa halaka ma'al halikin fasara hadzal khatbu. Baik, di situ. Yang artinya, bahasa Melayunya, thumma ma'a dzalika kullihi fa innal abda dha'ifun. Dia kata kemudian serta yang demikian itu. Yang Rumi betul, muka surat 3 kan? Muka surat 3 bawah sekali kan? Kemudian serta. Kemudian serta yang demikian itu sekaliannya. Mana dia ni? Kemudian serta yang demikian itu sekaliannya, artinya ditambah lagi dengan kenyataan. Dia tambah lagi, Imam Ghazali tambah lagi penerangan dia, sebab sebelum ni dia cerita tentang dunia dan akhirat ni. Banyak orang duk pulun dengan dunia lah, akhirat ni buat lebih kurang aja kan. Jadi dia cerita kenapa orang banyak pilih jalan dunia dan sebagainya, kenapa orang banyak tolak jalan akhirat dan sebagainya. Itulah maksud dia. Kemudian dia kata maka bahawasanya, dia kata fa innal abda dhaifun, maka bahawasanya hamba itu amat dhaif, yang artinya bahawa manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Memang kita ni memang makhluk yang terbaik dicipta Allah, tetapi makhluk yang lemah. Kadang-kadang zahir pun lemah, batin pun lemah. Itu kita. Lagi-lagi umat akhir zaman. Nabi naik Isra' Mi'raj, mula-mula Allah wajibkan ke atas Nabi kita dan umat kita semualah 50 waktu semayang kan. Turun-turun jumpa Nabi Musa di langit yang ke-6. Nabi Musa kata, Allah bagi apa? Jawab Nabi, 50 waktu semayang. Nabi Musa kata, naik balik, ya Muhammad, minta pada Allah, minta kurang, sebab aku yakin umat kamu tak akan mampu buat 50 waktu tu. Tak payah kata umat kamu, umat aku besar-besar, kata Nabi Musa. Badannya sasa-sasa, tinggi-tinggi, umurnya panjang-panjang, tenaganya hebat-hebat, pun kalau diberi 50 waktu takkan laratnya. Apatah lagi umat kamu kecil-kecil. Nabi Musa tahu dah kita ni kecil-kecil je kan, lemah-lemah kan, takkan mampu. Nabi pun naik turun, Allah kurangkan 5 daripada 50 jadi 45, jadi 40, lah kali tinggal 5. Bila sampai tinggal 5 tu, Nabi Musa tanya, dah berapa dah? Nabi Muhammad kata tinggal 5. Nabi Musa kata, naiklah ya Muhammad, 5 pun tak larat tu. Nabi Musa tahu kita ni. Betul lah. Dia kata 5 tu pun tak larat kat tu. Tapi Nabi Muhammad kata, dah lah, aku segan, sebab Allah dah turunkan daripada 50 sampai tinggal 5. Tu Nabi Muhammad, kalau kita yang pergi macam mana? Memang nak naik lagi ni, kata. Memang nak minta kurang lagi. Tu kita dalam bab agama kurang saja.
Baik. Jadi memang lemah lah. Zahir lemah. Nah, cuba kita sparring dengan gajah tengok. Nampak? Kat gerik ni tu. Nak terkencing. Dah atas tu kan ada RNR ke apa. Berhenti tepi. Nak kencing. Kat semak kan. Contohlah. Baru nak terkencing. Tiba gajah pun nak terkencing juga. Gajah duduk sebelah dia. Keluar dari kencing. Masuk balik. Tak jadi kencing. Dah tengok gajah duduk sebelah. Tak. Dahsyat. Padahal gajah tu kan pergi sekolah pun. Tapi tenaga dia Allah bagi kuat. Lumba lari. Tak payah kata dengan citah. Dengan kucing kalah dah. Betul tak? Dengan kucing kalah kita nak kejar dia. Kan? Maknanya lemahnya kita. Tak payah kata kucing, gajah. Nasi kita kalah. Betul tak? Tak ada nasi Allah habis. Ada satu surau tu. Kita pergi kuliah. Surau tu biasa lepas habis kuliah dia ada makan. Lepas tu pula makan dia letak tepi tu. Jadi nampak masa semayang boleh nampak tepi tu. Jadi tengah-tengah semayang ada satu orang pakcik ni yang tak tahu lah dia ni belajar kat mana. Dia tengah semayang pergi toleh. Tengok nasi. Dia takut nasi habis. Nampak? Dalam semayang nak nasi. Mana lemahnya kita. Lagi lemah. Kelayan lembut tu saja. Mana? Duit. Dengan duit kalah lah. Dengan duit habis dah. Lentok habis dah. Tu lemahnya manusia ni. Tu kata Syekh. Dan manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lalai, lupa. Memang kita tempat silap, asyik buat salah aja. Lepas tu taubat, buat salah lagi. Taubat, buat salah lagi. Baik Allah. Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tak pernah jemu dengan taubat kita. Betul tak? Berapa kali kita dah taubat, ni sahah tak nak buat dah. Sok buat pula. Taubat lah, tak nak ngumpat-ngumpat dah. Tak nak cerita orang lain dah. Naik esok pagi ada cerita sensasi. Hang tahu tak? Nampak? Buat pula. Dia kata malah aku tak nak cakap lah. Takut jadi ngumpat. Kawan dah dengar separuh. Kata cerita lah. Tak apa. Sekali taubat lah. Nampak? Habis. Tak? Itulah kita manusia. Kan? Sebab tu kita hati ni berbolak-balik. Kejap baik, kejap jahat. Kejap baik, kejap jahat. Kejap pahala, kejap dosa. Lepas tu bekalkan dengan doa dalam ibadat. Ya Allah, cabutlah nyawaku dalam keadaan aku ketika itu baik. Sebab kita tahu kan diri kita. Kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik. Kalau Allah cabut waktu tak baik, Allah tak usah itu kan? Jadi kita minta, ya Allah, aku tahu aku macam mana. Jadi waktu nak cabut, ya Allah, cabutlah masa aku tengah buat baik. Masa tengah mengaji ke, masa tengah semayang ke. Tu. Masa tengah mengaji boleh? Sekarang? Kadang tak mau lah Ustaz, mengaji nantilah. Kan? Contoh. Baik. Kemudian lagi kata Syekh, kemudian serta demikian itu sekaliannya, maka bahasanya hamba itu amat dhaif. Dan zaman itu payah. Dia kata. Maksud zaman tu payah, sedangkan danlah kita ni lemah. Zaman sekarang pula zaman yang semakin susah dan rumit. Susah macam mana? Maksud susah ni ujian yang sangat berat. Kata Nabi, ala wa innal jannata huffat bil makarih. Ketahuilah bahawa syurga itu dikelilingi dengan barang yang kita gemar, yang nafsu suka. Silap. Al-jannat nahufat bil makarih, maknanya syurga itu dikelilingi dengan barang yang kita benci. Maaf, silap. Syurga itu dikelilingi dengan barang yang kita benci. Wa innan nara hufat bisyahawat. Dan neraka pula dikelilingi dengan barang-barang syahwat. Barang syahwat maknanya barang kesukaan, barang keinginan. Apa maksud ini? Majas. Maknanya Nabi berkias bahawa kalau mu nak masuk syurga, mu kena sungguh-sungguh mujahadah lawan nafsumu. Kerana apa yang boleh membawamu kepada syurga itulah akan hatimu memberontak, tak nak. Macam budak-budak muda mana nak mengaji. Kadang-kadang sekolah ni pun sebab paksalah mak bapak suruh. Nak hati kalau ikut teringin, nak masa PKP pergi duduk rumah tu lah 4 bulan. Nampak? Sampai jenuh mak bapak telefon kami kat sekolah, tapi tu kiam tu. Mak telefon, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Awaknya ni sekolah bila nak buka Ustaz? Kita kata tak boleh buka mana pandai, ikut kerajaan. Nanti kami kena saman. Kerajaan kata boleh buka pun boleh buka, kerajaan kata tak boleh buka lagi, tak buka
Awaknya, anak saya kat rumah ni, Allah Ustaz, tak dengar cakap. Nak bangkit mayang subuh pun, Allah, jenuh Ustaz. Dia ngomel, pak. Dah lah kali kita tanya, dah, anak siapa? Anak saya Ustaz. Anakmu. Kita jawab dah, baru 4 bulan jaga, kami 4 tahun jaga dia. 4 tahun siang malam nu lah nak didik, bangkit subuh lah, apalah, macam-macam. Bila kami rotan marah. Baru dia tahu. Anak. Kalau jenis mak bapak marah guru ni sebab rotan anak, sebab marah anak dia, kita doa PKP. Nampak? Baru dia tahu. Jadi PKP pergi baru sengsara. Ada jadi maknanya biar faham lah. Nak ceritanya, zaman ni zaman makin susah, cabaran dia makin kuat. Tak kuat macam mana? Tak payah kata apalah, nak mengaji Quran, baca satu ayat saja pun susah. Kalau kat rumah, kat sekolah boleh tahan lagi sebab kawan-kawan ada, guru suruh. Kalau kat rumah tak boleh baca dengan rela hati. Kalau tak ada hati tu cinta pada Quran, payah. Sebab apa dia payah? Sebab lawan dia banyak. Mana tu? Ni TV ada, telefon, game ada. Game apa tu? Apa tu? Tak nak jawab. PUBG. Ingat kita tahu. Tahu je tak main pun. Kan? Game lah, apalah, macam-macam gangguan banyak. Kan? Bila benda dunia dengan akhirat, menang dunia ke menang akhirat? Menang dunia. Sebab apa? Sebab dunia nampak, akhirat tak nampak. Betul tak? Macam tadi pelitup muka tadi. Bila diancam dengan 1000 saman, orang pakai ikut. Allah ancam neraka, diazab dalam neraka, pecah pala-pala, dibakar. Orang takut? Sebab apa? Sebab tak nampak. Dia dengar, hangguk. Memang kena bakar. Tapi dia tak pakai hak. Contoh. Kan? Tu kata payah. Kan? Ni kata, sebab tu kita kena cahaya yang terang hati kita ni. Bila terang, dia nampak azab tu, dia seolah-olah macam rasa. Sehingga kan dalam bab yakin dia ada 3 peringkat. Dia ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmu yakin ni kita dengar tok guru mengajar, kita yakin dan kita rasa takut. Tapi takut tu tak power lagi, itu baru panggil khauf. Khauf tu maknanya takut lah. Tapi takut-takutnya baru takut dengar. Ibarat contoh, tok guru buat contoh, kalau kita pergi camping masuk dalam hutan, orang cerita, orang kampung situ cerita, hati-hati camping dalam tu, dengar kata ada 4 belang. Kita takut tak? Takut, tapi tak nampak lagi. Baru dengar je, jangan. Dia kata, jangan sebut. Habis nak sebut tiger. Tiger tak apa. Limau Malaysia tak faham. Dia kata, tak apalah. Tapi bila sampai ke peringkat kedua, namanya ainul yakin. Yakin dia bukan dengar dah, yakin dengan nampak. Ada orang Allah bagi dia begitu. Macam kita ni kebanyakannya mungkin ilmu yakin. Tapi ada orang Allah bagi dia ainul yakin. Ada satu muslimat tu, dia telefon Tok Guru Siddiq Noh, menangis-nangis. Kenapa ni? Dia kata 3 malam, Ustaz. Apa 3 malam? 3 malam saya mimpi saya mati. Kata. Orang uruskan jenazah saya. Saya rasa, sebiji rasa. Orang mandi, orang kapan. Sampai masuk dalam liang lahat, gelap, bau tanah. 3 malam berturut-turut. Allah menangis-nangis bangun. Bila bangun tu dia rasa macam mana? Allah, dia akan terasa nikmatnya hidup. Sebab tadi dia rasa macam betul-betul dah mati. Tapi kalau kita kat mati sungguh, jangan kata ni mimpi ni. Lagi esok pagi bangun. Ni tengok tak bangun-bangun. Nak mati sungguh. Jadi nak cerita, ada kadang-kadang Allah bagi ikutlah amalan apa yang dia buat kan. Mungkin dia suka tolong orang, Allah bagikan dia kesedaran dalam bentuk macam tu. Ainul yakin. Nampak dengan mata kepala dia. Ainul yakin ni kalau cerita camping tadi, bukan setakat dengar dah, dia nampak rimau tu. Tapi dia duduk dalam kemah, nampak bayang. Rimau tu pusing kemah. Nampak jalan gitu. Sudah. Nampak bayang jadi macam terkencing terus je tu. Tek gitu. Tapi dia masih lagi tak takut sangat. Dia ada sangka baik sikit. Rasa kawan dia ni berlakon ni, buat merangkak jadi rimau ni. Padahal memang rimau sungguh, tapi dia baru nampak. Itu peringkat kedua. Itu dipanggil hasyah. Takut dia tu dah sampai lebih tinggi daripada khauf. Takut dia sampai tahap hasyah. Yang ni kebanyakannya orang-orang alim, ulama-ulama, orang-orang soleh. Sebab tu mereka jauh daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan maksiat.
Dia tak buat lagi maksiat, tapi bila benda tu mendekat kepada benda maksiat, dia jauh cepat-cepat. Sebab dia takut sangat. Sebab dia boleh nampak dah dengan mata dia. Azab-azab Allah itu panggil ainul yakin. Tapi ada orang lagi hebat, dia sampai hakul yakin. Hakul yakin ni yakin yang sebenar-benar ni. Kan yakin sikit-sikit lah. Kalau cerita camping tadi, bukan nampak bayang dah. Dia pun buka zik kemah tu, limau di depan. Assalamualaikum, kata imam. Limau di depan, namanya haibah, kata ulama. Haibah tu maknanya gerun. Tadi kalau dia nampak bayang, dia dan menjerit, tolong. Tapi haibah ni tak dan jerit dah, suara pun tak keluar dah. Limau di depan, kaku senyap gitu. Lah kali dia kata covid, limau pun lari. Nak cerita ni haibah. Tu maknanya gerun. Ada orang sampai hakul yakin, sungguh-sungguh. Allah bagi kat dia. Macam jadi di zaman Rasulullah, ada seorang perempuan, dia bermimpi mak ayah dia dah meninggal. Dia nampak ayah dia duduk dalam syurga, tengah sonok-sonok minum air dengan bidadari. Ayah dia gelak-gelak, sonoklah dalam syurga kan. Dia cari mak dia, mana mak? Ayah dia kata tak tahu lah. Cari tengok, dia pun cari, nampak mak dia dalam neraka, kena azab kan. Mak dia minta tolonglah aku. Dia pun kesian dah, mak dia kan kesian lah. Dia pergi jumpa balik ayah dia. Ayah, tolonglah mak tu kat dalam neraka tu. Ayah dia kata, hantar makmu, aku dapat bidadari. Itu saya tambah lah. Tapi makna ayah dia tak peduli. Ayah dia tak peduli dah. Jadi dia pun kesian juga. Dia ambil air secawan dalam syurga, konon-kononnya nak bagi kat mak dia. Sian, mak dia kena panah dalam api tu, nak bagi air. Bila dia bawa air tu nak masuk dalam neraka, nak bagi ke mak dia, api neraka menyambar tangan dia. Bukan api dunia ni, api neraka sambar tangan, habis meletup hitam, hancur kan. Akhirnya dia terjaga daripada tidur dia tengok tangan dia memang sungguh hitam, hangus kan. Memang macam tangan betul-betul kena bakar, dan dia rasa kena bakar. Itu hakul yakin. Allah tunjuk betul-betul kat dia sampai dia boleh rasa sungguh kan. Akhirnya disorokkan tangan dia, tersempat dengan Rasulullah. Rasulullah tanya, apa yang kamu sorokkan? Rasulullah tahulah kan. Dia kata, mula dia malulah nak ceritalah. Kali dia cerita kat dan apa yang dalam mimpi dia kan. Rasulullah pun bacakan doa, semoga dia sembuh, akhirnya hilang balik. Tapi nak menjadi teladan pada cerita ni, ada kadang-kadang Allah bagi pada seseorang tu sampai tahap hakul yakin. Kalau sampai tahap hakul yakin ni, selalunya insya-Allah dia tak patah balik dah. Memang dia akan jadi baik sungguh. Selalunya yang dapat ni wali-wali lah, tok-tok wali. Aduh. Lepas tu kita tak belik, kadang-kadang kita jumpa ada orang sungguh buat ibadat sampai tak letih-letih, kita pun tengok dia letih. Ada Tok Guru Siddiq Noh, dia pergi umrah, dapat satu bilik dengan satu orang ni. Dia bila mana pun dia tengok orang ni pakai ihram. Tak pernah tengok dia pakai jubah ke baju t-shirt ke benda tak. Dia pakai ihram. Siang ihram, malam ihram. Pelik kata Tok Guru. Last sekali Tok Guru pun tanya dia, kuat buat umrah ni, siang malam buat umrah. Kenapa rajin sangat ni? Ada apa amalan ni? Kata dia, tak ada apa amalan Ustaz. Tapi saya ni kalau ikut mati dah Ustaz. Kalau ikut saya ni mati dah. Apa cerita? Dia kata gini, dia ni kerja selalu pergi sempadan kat Siam tu, ambil barang, dia berniaga. Satu hari kawan dia pesan suruh ambil sebungkus beg plastik daripada kawan kat sana. Dia tak tahu apa-apa. Rupanya itu heroin, dadah kan. Dia suruh ambil. Dia tak tahu, dia jenis orang lurus je. Orang kata buat dia pun ambil lah, dibubuh pula, bukan sorok, letak atas bonet gitu sampai kat roblok, buka bonet, tengok kantoi. Dia punya kuantiti tu pula berat, masuk mahkamah, jatuh hukuman gantung sampai mati. Sebab memang disabitkan kesalahan, sebab dia memiliki, dan sebab kandungan berat dia tu tinggi. Kalau sikit mungkin tak sampai gantung sampai mati. Ini sebab kandungan dia banyak, kena hukuman gantung sampai mati. Jadi dia masuk dalam sel banduan akhir, duduk dalam tu menong dia. Satu hari pengarah penjara panggil dia ke pejabat. Kata pegawai, apa kamu dah buat ni sampai pengarah panggil kamu ni? Dia pun kata tak tahu. Dia pun pergi sampai kat pejabat. Pengarah tanya, apa hubungan kamu dengan Raja Perlis? Sebab dia orang Perlis. Apa hubungan kamu dengan Raja Perlis? Dia jawab, saya kenal dia, dia tak kenal saya.
Dia boleh melawak pula lagi nak mati kan. Nah, dia kata saya memang kenal dia tapi dia tak kenal saya. Tahulah, tapi ada tak hubungan kerabat ke keluarga ke macam mana ke? Tak ada. Kenapa? Pengarah kata tak tahulah. Tapi kamu dapat pengampunan daripada Raja Perlis, daripada dihukum gantung sampai mati. Allah sujud syukur sebab tahu dah gantung sampai mati ni mati dia. Tiba-tiba tak mati. Nampak? Allah seronoknya. Sepatu dia kumpul duit pergi umrah, dia buat umrah siang malam. Dan Ustaz ni kenapa rajin sangat ni? Allah Ustaz, inilah saya nak jadikan hidup saya betul-betul bernilai. Sebab kalau ikutkan saya ni mati dah. Tapi Allah bagi saya peluang. Jadi saya hargai nikmat peluang hidup yang Allah bagi. Itu macam jenis macam tu. Allah bagi kat dia hakul yakin, perasaan, rasa betul-betul macam mana. Nah. Kita taklah nak minta sampai macam tu. Jangan doa pula, ya Allah biarlah kantoi dadah kat sebadan. Janganlah minta. Tapi kalau Allah bagi ke apa ke, itu ujian berat. Tapi kadang-kadang selepas hujan yang berat ada keindahan. Macam hujan yang terlampau lebat, habis hujan berhenti akan menghasilkan pelangi. Kita pegang situ sudah. Bila ujian yang Allah timpa kat kita berat sangat, sabar. Kerana kita yakin selepas ujian tu ada satu kenikmatan yang Allah nak beri pada kita. Kita pun tak tahu, tunggu je lah. Gitu. Sangka baik dengan Allah. Sedangkan zaman sekarang semakin susah dan rumit. Urusan agama pula terus mundur, dia kata. Dia kata, dan pekerjaan agama pergi datang. Maksud pergi datang tu, urusan agama terus mundur. Pergi tu. Macam tu je. Mana urusan agama terus mundur macam mana? Ibadat kita makin lama makin lemah. Betul. Kalau kita nak banding dengan nenek moyang kita dulu-dulu, Allah jauh beza sangat. Orang dulu-dulu walaupun lara-lara tapi banyak gak ibadat dia. Orang dulu-dulu kadang-kadang Yasin hafal. Kita pegang buku Yasin terbalik dah. Nampak? Orang dulu hebat. Siapa jadi hebat gitu? Sebab dunia ujian kelilingnya waktu tu kurang. Dah nak tengok TV tak ada. Kalau ada pun kena tampar 4 kali baru nyala. TV lama kelepak-kelepak baru nyala. Jadi malas aku. Tak ada hiburan. Jadi apa hiburan dia? Quran. Kita sebab ni tak rasa Quran tu hiburan buat kita, sebab hiburan dunia tu banyak sangat kat kita, keliling ada. Macam-macam lah. Facebook lah, Instagram lah, kilogram macam gram lah dia. Macam-macam. Selfie lah, apalah kan. Tak cukup-cukup. Mula kot tepi, tu kot atas, kot bawah, habis. Nampak? Dia celah ketiak pula. Allah teruk. Allah Akbar. Dia kata sikit-sikit sudahlah. Bab dunia ni sikit-sikit sudah. Jangan kita lebih sangat. Dan dia kata lagi sabar sedikit. Maksud sabar sedikit ni murad dia makna kesempatan kita pun berkurangan. Peluang yang kita ada untuk buat amal sikit. Betul tak? Ayah ibu yang dirahmati Allah, rasa tak benda ni? Saya rasa. Pah pagi malam. Cepat betul. Kadang-kadang kita aku dan buat apa dah hari ni? Laju. Ini tanda akhir zaman, nak kiamat. Masa begitu pantas. Wa yataqarabaz zaman, kata Nabi dalam hadis. Dan tidak akan berlaku kiamat itu melainkan masa akan terasa begitu cepat. Dalam syarahnya 2 makna. Yang pertama memang makna hakiki, kata setengah ulama, iaitu memang masa akan jadi cepat. Allah buat cepat. Bukan jam tu laju dah, tapi memang Allah buat dia jadi cepat sampai kita tak terasa. Kita terasa memang dah habis macam tu je. Yang kedua, tak, kata ulama, masa tu macam tu je, tak laju pun, tapi Allah sibukkan kita dengan urusan dunia sehingga kita tak ada kesempatan dengan urusan akhirat. Maknanya keberkatan masa tu Allah ambil dah. Allah ambil keberkatan masa. Kalau kita baca kitab-kitab tasawuf yang tebal-tebal, di dalam tu diceritakan tentang amalan salafus soleh, amalan sahabat-sahabat zaman dulu. Mereka dan sembahyang sunat 1000 rakaat satu hari. Bayangkan 1000 rakaat satu hari sembahyang. Kan? Kita bawa berapa rakaat je? Zaman dulu boleh khatam Quran sehari semalam 30 juzuk. Nampak? Oh, dahsyat. Asalnya dia kata, cukup ke masa? Waktu tu Allah lapangkan masa buat dia, sehingga kan cukup untuk melaksanakan segala amal ibadat. Bukan sampai tak makan, tak minum. Makan, minum juga. Tapi Allah lapangkan masa dia. Cukup nak buat apa semua. Kita ni Allah nak makin sempitkan. Lagi kau nak akhir zaman, lagi nak kiamat,
lagi sempit, lagi sempit, lagi sempit. Satu hari nanti lagi cepat. Pahmayang subuh, zuhur dah. Nah, kuliah baru bagi salam habis dah. Tik-tik dah bunyi. Tik-tik-tik. Nak? Cepat sampai tak dan nak buat benda. Jadi bila kita tahu dah masa tu dah makin cepat, jangan lagi lah kita sibukkan dengan hal dunia sangat. Nak perbanyakkan hal akhirat. Lagi-lagi kita dah makin berusia. Dulu kita dah sibuk dah zaman muda dengan hal-hal keduniaan, tak apalah yang dulu-dulu punya cerita. Sekarang kita tanam azam yang baru, sekarang kita sibukkan dengan hal-hal akhirat. Nah, perbanyakkan hal-hal akhirat. Aduh. Baik, kemudian lagi sikit lagi nah. Dia kata yang kemudian dan pekerjaan yang membimbangkan banyak. Ni kata dia. Maksud pekerjaan yang membimbangkan banyak, Allah sibukkan manusia dengan urusan-urusan dunia sehingga dia bimbang-bimbang dengan dunia dia. Kalutlah. Ada yang jenis suka tanam-tanam pokok, kalut dengan pokok. Pokok tak siram lagi. Dia sibuk siram pokok. Yang hati dia tak siram lagi dengan ayat Quran. Kan? Dia kalut itu. Banyak. Lepas tu kita kat rumah jangan banyak sangat perabot. Bila banyak perabot, banyak pula nak kena bersih. Rumah terlampau besar pun banyak nak kena mop. Jadi akhirnya hidup kita sibuk dengan tujuan tu, mop sana mop sini. Nampak? Sampai ke dinding mopnya. Tapi kalau rumah kecil nak mop apa? Kan? Jadi tak ada benda dunia sangat, akhirat saja. Baca Quran, semayang sunat, tu. Lepas tu kalau pondok dulu-dulu banyak pondok biasa je, kecil-kecil gitu je. Kan? Sebab tak nak jauhkan sikit dengan hal-hal keduniaan. Tak payah sibuk sangat dengan barang-barang dunia. Tu. Baik, dengan urusan dunia sedangkan umur, kemudian lagi dia kata dan umur singkat. Dah lah Allah sibukkan kita dengan dunia, umur pula singkat. Sekarang ni mati bukan kira tua lah ni. Muda-muda banyak mati. Baby banyak mati. Kadang umur baru 4 bulan mati tiba-tiba, sesak nafas. Maknanya umur makin lama makin singkat. Itu. Tapi kalau takdir kata Allah bagi kita penyakit, nak kita reda lah. Kerana dengan penyakit ni, mungkinlah dengan sebab penyakit ni kita mati. Tapi kita faham ginilah. Kalau panjang gak hidup, umur panjang lagi, tapi masih lagi banyak cabaran, ujian dan dosa pun makin banyak, baik mati muda, baik mati awal. Bukanlah kita minta mati awal tak, tapi lagi panjang, lagi banyak benda salah, buat apa? Amal kita pun tak berapa nak larat, takut nanti dosa dia makin banyak. Umur dah makin meningkat kat 94 dah nak. Nampak? Tapi kalau menambah amal tak apa, kan? Ni masih berebut hal-hal dunia, jadi sia-sia je lah. Dan pada mengerjakan amal taksir, beramal pula taksir. Taksir maknanya kurang, buat amal pula kurang. Dah lah buat amal kurang, amal yang dah buat pula berkira-kira, ngungkit-ngungkit, cakap balik. Macam-macam. Amal dah kurang, yang buat pula banyak cedera. Allah, macam mana kita nak bawa jumpa Allah? Aduh, kalau fikir betul-betul ni tak lelap malam. Aduh, macam mana lah. Tu. Dan yang mengintai amat melihat. Maksud dan yang mengintai amat melihat, Allah maha melihat kita. Dan Allah lebih tahu perangai kita. Kita depan orang je memang pijak semut tak hati. Kan? Assalamualaikum. Ni tangan nasyid ni. Assalamualaikum. Baik. Tunduk apa semua. Belakang orang, tengah duduk seorang, benda kita buat. Allah lebih tahu. Sebab Allah nampak kita. Orang lain mungkin tak nampak kita. Kita boleh lakon-lakon. Tu maknanya kalau cek balik Allah. Tu lah, jangan tengok salah orang, tengok salah diri kita. Bila kita pejam mata pandang balik benda jahat kita buat, Allah, layak ke aku syurga? Tu yang Imam Syafi'i keluar syair tu, ilahilas tulil firdaus. Ya Allah, aku rasa tak layak masuk syurga. Imam Syafi'i, kita Haji PE. Imam Syafi'i kata tak layak. Ada kata kita? Ada. Bukan dia tak nak masuk, tapi mikirkan tu. Allah, pada Imam Syafi'i amal banyak, kitab karang baru banyak. Pahala dia sampailah orang baca, sampailah orang ikut mazhab dia. Tapi dia masih lagi rasa kurang. Sayyidina Umar pula cakap dengan Nabi, Nabi cerita tentang syurga, akan ada satu orang, dia last sekali. Bila dia masuk, pintu syurga tutup, maknanya dah habis dah, tak ada orang. Kata Sayyidina Umar, tidak pun biar aku yang orang tu. Maknanya Sayyidina Umar kata, akulah kali, tak apa dah. Kalau Sayyidina Umar orang lah, kita tak mana?
Tapi nak cerita maksudnya rendahnya dia rasa diri dia. Dah kayak kita tiba-tiba nak bongkak dengan amal ibadat kita, wah tak kenalah. Tu tasawuf. Kan? Tak jumpa kalau mengaji bab lain tak jumpa benda ni. Dalam tasawuf tu panggil tazkiyatun nafs, mencuci hati. Betul pesan Tok Guru Haji Hitam, Tok Guru pada Tok Guru Siddiq Nok, dia kata Siddiq, jangan biarkan harimu berlalu tanpa membaca kitab tasawuf walau sebaris ayat sahaja. Kerana kitab-kitab tasawuf tu, ilmu tasawuf tu akan mencuci hatimu daripada mu naik tinggi turun balik. Kan? Ni gitu. Kita hidup kita kadang itulah. Orang duk puji melambung rasa kembang dada-dada. Kan? Dengan kata amalmu terima tak? Kecuali Allah takut tak terima. Turun balik. Dia gitulah. Kan? Hidup ni macam tu. Baik. Dan ajalnya hampir, mati pula dekat. Dan perjalanannya jauh. Bila perjalanan jauh kita berhenti sinilah sebab jauh perjalanan tu. Kita berhenti dan perjalanannya jauh. Nanti panjang sikit nak cerita bab tu. Nanti cakap tu dululah. Jadi sekadar tu dulu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama dalam memahami segala tinggalan-tinggalan khazanah ulama-ulama kita kepada kita sebagai penyuluh cahaya untuk kita mengharungi segala kehidupan kita di dunia ini, insya-Allah. Jadi macam biasa di depan ni, depan pintu masjid ni ada sedikit barang niaga untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi macam biasalah, kita bawa telur masin. Saya ni sampai melekat orang panggil ustaz telur masin. Orang panggil jemputan di Pahang, kita promote telur masin. Lah kali dia telefon kata dia tak ingat nama. Dia kata ustaz telur masin boleh datang ke tak? Orang panggil ustaz telur masin, tak apalah. Yang penting boleh nak bantulah sedikit sebanyak pengajian pondok Tok Guru kita, Tok Guru Siddiq Nok, insya-Allah. Jadi pakat-pakatlah membeli sambil menderma. Sebabkan 4 bulan dah kita berhenti, makna 4 balang kena seorang buat balik. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.